jika ia minta pinjam, engkau akan memberi pinjaman kepadanya. Tak banyak, sikit, tak sikit, banyak. Pilih. Jiran minta pinjam. Kadang-kadang pinjam tak semestinya duit. Pinjam cangkul, pinjam sonduk, pinjam piyuk. Kan? Orang dulu-dulu. Mak minta garam sikit. Bagi dia sebokeh, semangkuk bagi. Lepas tu dia pulang balik, bagilah makanan yang dia masak. Hasil daripada garam yang dia minta tadi tu. Macam tu, berbalai-balai. Ini tak. Bagi kat jiran langsung senyap. Ni Assalamualaikum Kak Tun, bukan nama sebenar. Bagi mihun, senyap dengan bokeh-bokeh senyap. Dan 1-0. Besok tu bagilah si goreng 2-0. Bagi cekodok pun 3-0. Sudah 30-0, tak berbaleh-baleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi wala karihal kafirun wala karihal musyrikun wala karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada tuan pengurusi acara, bagi tuan imam, imam 1, imam 2, imam 3, Tuan Bilal Barisan Jawatankuasa Surau Al-Mustaqim. Tidak saya lupakan juga pemimpin-pemimpin tempatan di semua peringkat, ketua-ketua blok, ketua tingkat, ketua tangga, semualah yang ketua-ketua yang ada, kan? Seluruhnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita beramai-ramai menghadiri kuliah maghrib, yang mana ini adalah satu majlis ilmu yang dituntut. Dan kita pilih, bukan semua orang dapat datang ke majlis ilmu ni. Kadang-kadang dia bercita-cita nak datang sampai masa tak boleh datang. Ada orang dia tak rancang pun nak datang. Dia ingat nak semayang, tengoklah ada ceramah ke, langsung join ceramah. Ada orang tu pula, dia bukan daripada sini pun datang, ada juga. Dia nampak banner, dia datang. Ada juga. Sebab dah hargakan ilmu. Bukan nak tengok Samsul debat sangat pun, tapi nak datang lah. Alhamdulillah. Ini nampak macam lelaki ramai. Tak pernah saya ceramah, tiba-tiba nampak macam lelaki ramai. Biasa perempuan ramai, makna okey lah sini. Tak tahu lah orang perempuan ramai kat luar, kan? Jadi Alhamdulillah tadi kita dah pun selesai melaksanakan solat maghrib secara berjemaah. Jadi hari ini, inilah semangat yang kita nak. Datang ke surau, ke rumah Allah, sama-sama kita hidupkan rumah Allah ini. Sebab selagi mana rumah Allah ini hidup, selagi itulah masyarakat kat sini akan berterusan hidupnya. Kadang-kadang nampak semua ada, tapi hatinya mati. Nak hidupkan hati memang tak ada tempat lain. Bukan pergi hospital. Inilah tempat rawatan yang paling baik dan paling mujarab adalah hati. Itu sebab disebut oleh Nabi kita, dalam satu hadis Nabi sebut, di dalam tubuh badan manusia itu ada sakatul daging. Sekiranya baik, sakatul daging itu, maka baiklah seluruh tubuh manusia itu. Sekiranya buruk sakatul daging itu, maka buruklah seluruh tubuh manusia itu. Dan ketahuilah sesungguhnya sakatul daging itu adalah hati. Jadi dalam kita mempunyai hati, semua ada hati-hati ni kan, semua kita duduk di kalangan masyarakat. Ukhuwah Islamiah kita adalah berbaik-baik satu dengan yang lain. Selagi mana namanya Islam, wajib baik. Malahan Islam mengajar kita baik itu bukannya baik sama kita, baik dengan semua orang. Jiran tetangga kita, semua kena baik. Nak pula rumah yang macam ni. Dulu sahabat tanya pada Nabi, ya Rasulullah, siapa jiran kita ya Rasulullah?
Nabi jawab, jiran itu adalah 40 kiri, 40 kanan, 40 depan, 40 belakang, 40 atas, 40 bawah. Sahabat masa tu tertanya-tanya, kiri kanan faham, depan belakang faham, atas bawah tu macam mana ya Rasulullah? Maka Nabi jawab, kau ikut ajalah. Nabi jawab macam tu, kau ikut ajalah. Dan sahabat-sahabat yakin, dah Nabi kata atas bawah tu ikut ajalah. Walaupun mereka tak dapat nak faham, sampailah ke akhir hayat mereka. Rupa-rupanya 40 atas, 40 bawah tu zaman ni baru jumpa. Rumah flat, rumah apartmen. Makna kata, nak menggambarkan pada semua, 40 atas, 40 bawah, kiri, kanan, depan, belakang, wajib baik. Bukan kata kita kena boleh pilih baik tak baik, memang kena baik. Jadi kalau kita duduk sini, jiran ke atas, jiran ke bawah, tak kena, pindahlah, jangan duduk sini. Pindah. Tapi jangan cakap rumah flat, jangan cakap apartmen, jangan cakap apa penthouse, kan? Jangan cakap rumah banglo, rumah teres pun yang dah melokek dinding tu pun tak dapat dia baik kiri kanan dah. Dan bila tak baik kiri kanan, dengan mikrofon pun tak baik. Ayo, lesek betul tangan. Kan? Jangankan kiri kanan pun payah nak baik. Jadi macam mana cara nak baik? Macam mana cara nak baik? Macam mana? Jawab. Macam mana cara nak baik? Jawablah. Bila tanya, mulalah baik muka koma tu. Salah tu. Macam mana cara nak baik? Macam mana? Atas bawah tak boleh baik. Kiri kanan tak boleh. Macam mana cara nak baik? Macam mana? Nak pula kita balik rumah, jiran keluar. Kan? Jiran balik, kita lah keluar. Tak sampai tahu kadang-kadang. Angkat tangan macam mana? Angkat tangan, angkat tangan. Angkat tangan kan? Macam mana? Macam mana nak baik? Paling senang formula kita bagi. Datang surau, settle. Apa susah? Jangan 40 kiri, 100 kiri, 100 kanan, depan, belakang, atas, bawah, semua boleh baik. Datang surau. Betul tidak? Dengan kat surau lah baru dia tokoh-tokoh. Lah kau duduk sini dah berapa lama dah? Lama dah. Oh ya kau, rumah kau mana dah? Lah tu sebelah rumah tu. Baru dia tahu jiran dia Samsul debat. Tu sebab kena baik. Jiran kita kena baik. Malahan kena baik itu kan. Pernah sekali dalam satu hadis Nabi sebut, sesungguhnya dia tidak beriman, dia tidak beriman, dia tidak beriman. Sahabat tanya, siapakah dia? Orang yang menyebabkan jiran tidak berasa aman dengan kejahatan dia, maka tak beriman. Bila kata tak merasa aman ni kan, kesuruh sabar ni, jangan menyakiti hati jiran. Kan? Jangan menyakiti hati jiran ni, menurut Imam Al-Ghazali, termasuk juga kalau jiran nyakitkan hati kita, kita sabar. Bukannya kita sakit hati aku, sakit hati aku, tak. Kita kena sabar dengan jiran kita. Jiran-jiran ni ada macam-macam perangai. Macam-macam perangai. Ya. Itu sebab jiran, dalam kalangan jiran ni ada jiran 3 hak, jiran 2 hak, jiran 1 hak. Jiran 3 hak, dia duduk kawasan kejiranan kita, 1. Bersaudara dengan kita, yang ketiga di Islam. Maknanya dia ada 3 hak. Hak sebagai seorang jiran, hak sebagai seorang Islam, hak sebagai saudara. Kalau ada pertalian darah. Jiran 2 hak, dia bukan saudara. Dia Islam, duduk kat kawasan kejiranan kita. Dia ada 2 hak. Hak sebagai jiran dan hak sebagai seorang Islam. Dan yang ketiga, hak sebagai seorang jiran. Sebab dia hanya jiran, bukan Islam dan bukan saudara. Dia ada 1 hak, hak sebagai jiran. Maknanya, yang not yet Muslim, yang belum jadi Islam tu, kalau kita buat majlis keramaian jamuan raya misalnya, surau buat, boleh, tak ada masalah, ajak dia sekali. Ajak dia datang. Manalah tahu bila dia datang, tak sangka bila dia ajak. Dia pun cakap, oh boleh datang ke? Boleh, tak ada masalah. Kita buat makan-makan, semua boleh datang. Itu ketupat ada ke? Ada. Tapi kalau you datang awal sikit, kita ada ceramah. Ada ceramah ke? Ceramah. Oh boleh dengar ke? Boleh, tak ada masalah. Siapa ceramah? Samsul debat. Samsul debat, saya datang. Mana tahu? Gamal lah dia kan? Mana kita tahu?
Ada seorang YB kat Johor tu. Saya tak sebut lah YB mana, YB Cina. Dia minat dengan Islam. Dia cakap dengan imam. Dia setiap kali program dekat masjid, dia datang. Dia datang, bukannya datang waktu penyampaian hadiah, dia datang pada awal. Ceramah pun dia dengar. Isra Mi'raj, Maulud, semua dia dengar. Dan mana dia tak faham, dia tanya imam ni. Imam, apa maksud ini ya? Apa maksud ini, dia tanya. Dia macam minat. Imam tu kata dia tunggu masa nak masuk Islam. Dia berucap sebelum saya ceramah, masa tu meraihkan bakal-bakal haji. Dia kata, kita mengucapkan mudah-mudahan semua jemaah haji pulang, membawa pulang haji yang mabuk je. Mabuk sebut kan. Saya pun ceramah, saya betulkan. YB bukan mabuk dah, mabrur, saya katakan. Tak apalah, dia belasah asal ada bunyi. Kan? Jadi itu dah. Ya, jadi dah tahu dah. Jiran satu hak, jiran dua hak, jiran tiga hak. Kan? Kalau diikutkan dalam sejarah, Khalifah Umar bin Khattab, kita tahu dia pun ada seorang jiran yang berbangsa Yahudi. Dan dia pun tak pernah berlaku jahat pada jiran yang Yahudi. Nabi sendiri, kalau Nabi masak, Nabi akan lebihkan kuah. Sebab Nabi nak bagi jiran tetangga dia, termasuklah dia bagi dengan seorang jiran yang berbangsa Yahudi. Maknanya kalau masak, lebihkan kuah tu sunnah Nabi. Mulai hari ni ingat. Lah, lebihlah kuah kau baik hari ni. Sunnah Nabi. Macam tu jawab. Lebihlah kuah kau baik hari ni. Senang nak hirup. Tu minta darah lah dapat. Tak ada dapat pahala tu dah. Makna kata sunnah Nabi. Tu sebab Nabi malahan dalam adab Nabi beritahu kalau kita bawa balik makan suruh daripada jiran. Dengar ni betul-betul. Bawa balik makan, suruh jangan bagi jiran nampak. Bungkus 3 lapis pun tak apa, biar orang tak nampak tu apa makanan ni. Logo KFC tu pun tak nampak. Suruh lepas plastik guni. Bila bawa masuk, bau pun tak ada dah. Sampai dalam rumah baru buka. Sebab apa? Jangan bagi jiran nampak, Nabi kata, melainkan kau nak bagi sikit pada dia. Dan begitu juga jangan bagi anak-anak kamu makan makanan tu di luar rumah. Takut anak-anak jiran nampak dia pun nak pada makanan tu. Orang hari ni lagi pandai. Pandai tu pandai. Pak pandai. Pandai. Pandai sebab dia bukannya tunjuk lagi dah. Dia masuk dalam Facebook. Alhamdulillah dapat makan KFC hari ni. Malah jiran yang tengok dalam Facebook tu. Lapar pula tu nak makan tak dapat. Orang tu minum, bayanglah air root beer, siap aiskrim. La ilaha illallah. Kita dapat minum air kosong, jadilah minumlah sesama je. Contoh. Kan? Jadi dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan, ni saya sebut tadi. Daripada Imam Al-Bukhari. Kan? Yang bermaksud, demi Allah dia tidak beriman, demi Allah dia tidak beriman. Nabi lalu ditanya, siapakah dia ya Rasulullah? Nabi menjawab, iaitu orang yang tetangganya tidak merasa aman dengan kejahatannya. Sabdanya lagi, tidaklah akan memasuki syurga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya. Hadis riwayat Muslim. Tak masuk syurga sebab dia jiran. Itu sebab nak baik-baik. Paling senang tak nak sakitkan hati jiran, pergi surau. Sekali lagi, pergi surau. Pergi masjid. Habis cerita. Al-maklum pula, kita ni bertuah hari ni dapat yang mana surau ni pula buat sembahyang jemaat kat sini. Allahu Akbar. Apa lagi nak? Dah tak ada sebab lah. Mengelongsor ke tangga sampai surau. Balik kan lain cerita. Dah ponek-ponek naik tangga makan. Betul darah. Selesai. Apa lagi nak? Senang. Orang lain tu berjalan naik kereta nak pergi cari surau, pergi masjid. Nak cari sembahyang jemaat. Payah. Kita senang. Apa lagi nak? Datang aja lah. Kan? Ini dah lah sembahyang kat surau. Tidak. Kat rumah pun tidak. Macam mana tak urara hidup? Sembahyang jemaah. Nabi kan suruh kita sembahyang jemaah. Nabi pernah bercita-cita. Nabi sebut dalam hati. Kalau ikut hati aku. Nak aku bakar rumah orang yang tak pergi sembahyang jemaah. Macam tu sekali. Cuma Nabi tak buat. Kalau Nabi buat, bayanglah jadi sunnah. Satu rumah kau nak bakar. Imam pergi bakar rumah orang. Dah imam lambat sampai dah rumah dia lah kena bakar.
Makna nak cerita kan, makna bona tu mustahak semayang jemaah. Semayang jemaah ni paling ringan, tengok. Ni sekarang semua dah lega dah. Alhamdulillah maghrib dah settle. Semua relax dengan ceramah. Nak tidur pun tak apa. Padahal Samsul Debat adalah antara penceramah yang tak kisah kalau ada siapa nak tidur. Tidurlah. Saya takkan marah. Tu kenapa tidur? Saya tak marah dah. Tidurlah. Sebab apa nak marah? Buat apa nak marah? Sebab memang dah itu kelebihan orang mendengar ceramah. Dia boleh tidur. Orang bagi ceramah tak boleh tidur. Dengan satu syarat, tidur boleh tidur, jangan berdengkur. Takut ganggu orang sebelah dia. Sebab orang sebelah dia nak tidur juga. Tidur sesama. Kan? InsyaAllah bila kita tidur, kita tak tahu kita berdengkur, maka janganlah berdengkur. Satu lagi hadis riwayat Bukhari, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka janganlah menyakiti jirannya. Hadis riwayat Bukhari. Nabi menyatakan lagi dalam hadisnya, tahukah kamu apakah hak jiran tetangga itu? Apakah hak kita dalam masyarakat ni? Apa hak dia, jiran ni? Yang pertama, jika ia meminta tolong kepadamu, engkau akan menolongnya. Tolonglah. Dalam kalangan jiran-jiran kita ni, yang seorang tu pandai bab insurans. Yang seorang tu pandai bab repair, bertukang pandai. Yang seorang tu bab wiring handal. Yang seorang tu pula pandai lah serba-serbi bab TV ni dia pandai. Yang seorang ni bab daripada tak ada boleh astro pun tiba-tiba boleh ada astro. Tu lain kepandaian itu. Jadi bila dia pandai, kita ni dah boleh banyak dah jimat kos dalam ni bila kita baik sesama kita. Kawan-kawan boleh share, tak apa ni aku tolong, tak ada hal ni, sikit ya kebetulan ada wayar lebih kat rumah, nanti kau tolong pasangkan. Pasang, elok, menyala rumah kita, torang tak ada masalah. Contoh, tandas tu sumbek lah, aduh, tanya pelambur tu mahal, apa pula aku boleh buat, iya ke? Kawan kita yang sejiran kita seorang boleh buat. Tolong mana yang kita boleh tolong. Yang kedua, jika ia minta pinjam, engkau akan memberi pinjaman kepadanya. Tak banyak, sikit, tak sikit, banyak. Pilih. Jiran minta pinjam. Kadang-kadang pinjam tak semestinya duit. Pinjam cangkul, pinjam sonduk, pinjam piyuk. Kan? Orang dulu-dulu. Mak minta garam sikit. Bagi dia sebokeh, semangkuk bagi. Lepas tu dia pulang balik, bagilah makanan yang dia masak. Hasil daripada garam yang dia minta tadi tu. Macam tu, berbalik-balik. Ini tak. Bagi kat jiran langsung senyap. Ni Assalamualaikum, Kak Tun, bukan nama sebenar. Bagi mihun, senyap dengan bokeh-bokeh, senyap. Dan 1-0. Besok tu bagilah si goreng, 2-0. Bagi cekodok pun 3-0. Sudah 30-0, tak berbalik-balik. Sudah kawan tu datang. Assalamualaikum, salam. Hari ni nak bagi apa pula? Asal tak malu. Sudah cakap, tak ada, nak tanya bekas hari tu ada lagi tak? Bekas dah habis kat rumah tu, tak malu tu. Ada. Nanti bagi lagi tau. La ilaha illallah, tak faham bahasa. Kadang-kadang ada yang lampi tu kan, bingai bertingkat-tingkat. Jadi lepas tu, bila dah buat macam tu, dah ada bokeh tu kan, bagi. Bila bagi balik. Assalamualaikum, salam. Ni tak ada apa sangat lah Kak Nap. Bukan nama sebenar juga. Tak ada apa pun Kak Nap, ni aja boleh bagi. Tak minta balas pun lah. Ya Allah, makasih. Ambil juga. Dulu macam tu. Orang dulu-dulu, jiran tak sidai kain, risau. Kau pergi tengok apa hal lah Cik Tun, kau tak sidai kain yang ni. Pergi tengok. Assalamualaikum. Anak jadi postman. Cik Tun. Cik Tun mau apa hal? Tak ada, mak tanya kenapa tak sidai kain yang ni, sihat ke tidak? Sehat. Habis apa pasal Cik Tun tak keluar sedai kain? Baru dapat TV baru, tak keluar. Mak, dia bukan tak sihat lah, dia dapat TV baru. Ya kau, jadi apa? Nampak? Macam itulah dulu-dulu. Kerukunan dulu-dulu. Hari ni mana ada, buat hal sendiri. Itu yang pelik dekat Putrajaya, dekat apartmen tu, boleh seorang tu meninggal dunia. 7 hari baru sadar dah busuk dalam apartmen tu. Bukan cerita mentari kot ni. Putrajaya. Apartmen baru, bayangan. Tak tahu, tak sadar. Nak meninggal berapa hari dalam.
Nah, kita rekod kita dalam masyarakat kampung itu jarang-jarang benar dengar orang meninggal tak sadar ni, jarang. Mesti tahu. Pajab yang tahu. Nah, itu sebabnya kita ni ingat mati, elok ingat mati. Hidup kita ni nak selamat ingat mati lah, tak ada lah mana lain. Bukan minta mati tau, ingat mati. Orang kalau ingat mati, politik mesti okey. Tak ada membohong kau je kan? Oh, kita rasa semua okey. Tak ada okey-okey dah. Kan? Politik ni tak semestinya mentari, tak semestinya okey rakyat. Termasuk agak ketua kampung, persatuan penduduk sama, politik lah tu. Persatuan surau, politik lah tu. Sebab dia ada jawatan, ada amanah-amanah dia. Ketua lorong, ketua tingkat, semua tu. Semua politik. Kakak elok. Kalau ingat mati, tak berani dia buat benda yang menyalahi amanah. Tak berani kita. Jadi ketua kampung tak berani dia menipu amanah ketua kampung. Duit yang dapat sepatutnya bagi untuk program penduduk kampung dia guna untuk diri sendiri. Habis. Besok mati. Buntanglah. Dalam kubur. Yang kedua, kalau ingat mati ekonomi tentu okey. Tak ada menipu berniaga. Sebab dia fikir dia akan mati nak menipu. Baik apa? Hari ni orang bukan menipu meniaga nasi lemak. Bukan menipu meniaga karipap. Hari ni menipu meniaga travel pergi umrah. Bukan kerja-kerja main-main. Bukan pergi Jepun. Bukan pergi Melaka tipu dah. Pergi umrah. Mengerjakan ibadah. Menghadap Allah. Tipu kat orang. Ujian untuk orang yang dapat duit banyak nak hantar orang pergi Makkah dengan ujian kepada orang yang dah kumpul duit payah-payah nak pergi Makkah. Ujian dua-dua tu. Tapi kalau orang tu ingat mati, dia tak buat benda ni dah. Amanah pada dia. Untuk pengetahuan semua, bab menipu pergi umrah ni bukan satu. Berpuluh setiap tahun. Hati-hatilah. Kalau dengar Samsul Debat travel, membohong. Samsul Debat pun pergi ikut orang. Tak ada dia bawa orang dah. Saya pergi pun ikut satu grup travel, saya pergi sendiri. Dengan 4 saudara saya semua pergi. Bulan 9 ni esok pergi lagi. Siapa nak pergi, jom. Bulan 9 esok hari raya haji ketiga. Jom ikut saya. Saya pun ikut juga. Bukan saya bawa atau saya pun peserta. Kembara korban ke Kemboja. Pergi tengok orang susah sanun. Jom pergi tengok. Kalau rasa sini susah, pergi sanun. Nak tahu maksud susah. Betapa susah orang sanun. Raya haji ketiga kita pergi. Raya haji pertama, kedua, kita kojolah lembu kat sini. Raya ketiga, kita kojokan lembu kat Kemboja. Sambil berjalan-jalan. 4 hari 3 malam. Betul. Kalau kita ingat Allah, ekonomi kita tak tipu orang. Dan yang ketiga, kalau ingat mati, bab sosial kita akan datang surau. Campur masyarakat. Sebab kalau meninggal kita, belum tentu lagi saudara mara kat kampung yang akan uruskan kita. Ingat mati. Ditakdir kali Allah meninggal kita di kawasan perumahan yang kita cintai ini, inilah orang-orang yang akan uruskan. Tak ada orang lain dah. Itu sebab ingat mati itu baik. Orang ingat mati, Allah Ta'ala akan muliakan dia dengan 3 hal. Pertama, dia tidak akan melengah-lengahkan taubatnya. Kedua, dia akan bersyukur dengan segala nikmat yang dia ada. Dan yang ketiga, dia akan rajin beramal ibadah. Orang ingat mati. Ya? Okey. Jadi apakah hak jiran tetangga? Tadi minta tolong, kedua minta pinjam. Ketiga, jika ia memerlukan sesuatu, engkau akan memberikannya. Itu dia bagi. Nak pinjam mesin jahit boleh? Boleh, ambil. Nak pinjam mesin basuh boleh? Ambil. Nak pinjam dia? Ambil. Nak minta laki? Tak boleh. Contohlah. Lebih-lebih pula kan. Tak adalah. Makna yang pinjam sekadar yang biasa bagi pinjam lah. Kan? Macam Nabi kita ni dia ringan. Nak bagi-bagi ya. Kan? Jika ia sakit, engkau akan menziarahinya. Tu kalau orang sakit kita ziarah. Dengar jiran kita sakit, pergilah ziarah. Nak buang penyakit sombong, ada 3 cara.
Pertama, ziarah orang sakit tanat. Dengar ada orang dah sakit tanat, pergi tengok. Kita tengok, kita pun akan fikir, ya Allah, sian ni, ya Allah, aku besok janganlah sakit macam ni, ya Allah. Tu. Yang kedua, ziarah orang meninggal dunia. Pergi tengok kat rumah tu. Mesti terfikir, aku sok meninggal macam mana agak dia ni, ya Allah, ramai orang tengok dia. Aku besok ada tak orang tengok, pergi surau apa malih pula tu. Contoh. Yang ketiga, ziarah kubur. Ziarah kubur, automatik dalam hati terfikir, aku besok tanam kat manalah ni. Kubur dah penuh lah senyap. Mau digantung dan ke pokok saat ni? Tak adalah kan. Jadi makna kita terfikirlah kalau kita mati macam mana. Tu sebab paling tidak terhakislah perasaan sombong tu sikit. Orang sakit pergi ziarah. Dan ziarah orang sakit cakap yang elok-elok walaupun dia dah tak ada harapan. Doktor cakap dia tak ada harapan, bukan dia Allah Ta'ala dah. Pergi ziarah, kau dah berapa lama dah ni sakit? Pergi hospital. Dia dah berapa lama, kau dah berapa lama sakit? Dah 3 hari dah. 3 hari, jangan risau. Esok elok balik-balik. Ya kau? Iya, kau makan ni ubat tu, kau talan ni semua Lepas tu kau banyak tengok misi tu. InsyaAllah, dah sihat. Jangan misi yang ketua yang ada lain tu, yang tuan yang muda-muda tu kau tengok. Kau ni ada, ya bergurau, positif. Betul ke boleh baik? Betul. Jadi saudan dulu macam tu lah. Raya apa hari kompak eloknya. Okey. Ini tak, kau berapa hari dah sini? Dah 3 hari dah kau jaga tau, kawan dan makin macam ni lah. Hari kompak langsung padam. La ilaha illallah. Ayat tak ada betul. Ya kau, iya. Tanda-tanda sebiji cangkau. Dan tengok muka dan tu penganyat ni. Ingatkan kawan dan tu dah lama meninggal. Muka soroman. Rasa-rasa memang ya lah ni. Tak esok lusa. Ya akhirnya yang bercakap tu mati depan. Langgar ke taksi. Berburak ya. Kan? Ya. Kan? Jadi cakap yang elok-elok. Cakap yang elok-elok, insya-Allah kita akan bawa aura yang positif. Betul. Kan macam orang perempuan lah tanya, bang. Orang perempuan berhenti tanya soalan susah macam tu tau. Bang, betul ke saya dah gemuk? Soalan tu payah tu nak jawab. Aduh. Sudah tahu mau tanya kah? Macam tu. Macam mana kena jawab, bang betul ke saya dah gemuk? Gemuk pun abang suka. Mana betul lah gemuk? Malah jawab pun tak boleh tu. Betul ke saya dah gemuk? Tak adalah, ini kategorinya kurang kurus. Apa lagi nak cakap? Kan? Jadi mana cakap-cakap ayat positif. Awak cantik betul, awak ni hebat betul. Macam tu kat rumah. Anak kita pun macam tu. Pandainya anak ayah, pandainya. Cakap tu. 3 campur 3 berapa? 33. Pandai. Dah dia kira macam tu. Pandai. Tapi jawapan tu salah tu. Ya ke ya? Iya, 3 campur 3, 33 pandai dah. Tapi nak lagi pandai, cuba kira betul-betul. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapa? 6 pandai. Macam tu lah. Nampak? Cara kaedah kena positif. Kita boleh cakap negatif lagi dia buat budak ni. Budak ni kita cakap, jangan usik. Aku perang. Kata jangan. Jangan usik. Orang kata jangan usik lah. La ilaha illallah. Nampak tak kan? Sakit hati tu. Itu sebab budak-budak selalu kita cakap, adik pandai, cuba adik pegang, pandainya. Cuba adik letak. Lepas. Tepuk tangan, pandainya. Nampak? Ayat positif. Macam suami nak kahwin lagi. Setuju je. Positif. Faham? Faham tak? Faham dengan tak nak buat lain tau. Faham ke tidak? Bagus. Itu saja soalan saya yang Arif. Tak, tapi ada cara dia. Jangan setuju macam tu ya. Abang rasa nak kahwin lagi. Bagus bang. Sekejap ya. Ambil batu asah, ambil pisau. Agak-agak bila? Abang agak-agak lah bila. Cuba cakap bila agak langsung tak adalah abang gurau tadi tu. Tak jadi tu. Ada cara dia. Sebab lagi kita larang, lagi dia buat. Jadi suruh. Orang dulu-dulu budak-budak manjat pokok. Macam mana mak ayah kita?
Kalau kata jangan panjat, lagi dia ni, jangan, ya Allah, jangan sampai atas dah tu pegang buah. Tapi orang dulu dia cakap, kau panjat lah, kau panjat, lagi tinggi lagi bagus, kau naik sampai atas, turun berat tu, mak. Betul kan? Ha? Orang dulu-dulu dah ajar kita tak nak ikut. Abah saya dulu marah, saya main takraw. Jangan main takraw, hujan, kau faham tak? Saya pakai stokin belah kanan. Degil. Jangan main takraw, hujan, kau faham tak? Pakai stokin belah kiri. Sudahnya abah saya buka pintu. Kau pergi main sekarang? Pergi main. Kau pergilah main. Langsung buka stokin. Nampak? Ada macam tu. Kan? Lagi kita suruh, lagi dia tak. Kan? Betul. Macam tu lah kaedah dia. Pergilah kalau abang berani. Kan ayat dia. Pergilah. Dia tu orang perempuan ni. Kenang tu lah dia. Kan? Paling senang. Kemudian seterusnya. Jika ia mendapat sesuatu kebaikan, engkau ucapkan tahniah kepadanya. Jangan sindir-sindir. Alhamdulillah anak je dapat 10A. Untunglah. Tu bukannya gembira tu. Tu nyindir tu. Untunglah anak kau pandai. Kawan pun tak tahu nak happy ke tidak. Kan? Nampak tak? Alhamdulillah tahniah tau. Anak kau macam mana? Biasa tak payahlah tanya anak aku. Anak kau tu okey tahniah. Balik dia mak dia sound anaknya. Kau tengok anak orang tu 9A. Engkau belajar pun tidak 9E. Saya nak beritahu, anak kita akademik teruk, jangan kita push dia. Dia mungkin ada kelebihan dia yang tertentu yang lain. Itu sebab bila doa ke Allah, ya Allah, doa tu semain jemaah doa, ya Allah, kau berikanlah anak aku keputusan yang terbaik, ya Allah. Macam tu. Jadi walau apa pun keputusan yang keluar nanti, hari-hari dah minta terbaik, yakinlah itu keputusan terbaik. Ya Allah kau berikanlah anak aku ini keputusan terbaik, ya Allah. Anak pun balik, mak dapat 10E. Alhamdulillah, dah setakat itu je otak kau. Macam tu. Kan? Tak adalah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Usaha lagi. Mudah-mudahan boleh berjaya di lain masa. Mak dia cakap. Kalah budak tu menangis. Budak tu tak sangka mak dia tak marah. Dia berazam nak beri yang terbaik. Ini dalam doa. Spesifik doa. Ya Allah, kau berikanlah anak aku 10A. Ya Allah. Anak, ya Allah, macam mana ni? Dah ambil 9 subjek. Ya Allah. Tertekan budak tu, macam mana dah dapat 10 ni, 9 ni subjek. Dah lah tu 1A, 10A, macam mana? Kan, tu sebab doakan yang terbaik. Kan? Macam suami kita doakan, ya Allah berikanlah suami aku duit banyak, ya Allah. Bukan macam tu doa. Ya Allah murahkanlah rezeki kami, ya Allah sekeluarga. Tak kiralah sama ada dari jumlah anak ataupun jumlah isteri suamiku, ya Allah. Kan? Orang lelaki tak berani benar nak ngangguk ni sebab bini ada sekolah sana ni. Tak ada lah. Maksudnya doa murahkan rezeki kita. Doa sesama. Kan? Seterusnya, jika ia tertimpa bahaya, engkau turut sedih bersamanya. Ada yang aksiden datang, kenapa macam mana okey dah? Apa macam mana? Ya Allah, macam mana boleh jadi ni? Aksiden sebab belanggar. Sebab apa lagi? Soalan yang ditanya kan? Kan? Belanggar dengan apa? Belanggar dengan motosikal, motor dengan motor, ya ke? Habis macam mana kaki kau seliuh sikit Oh ya ke? Ni aku dah buat minyak kau sapu kan? Nampak tu ambil borek. Sama ambil borek. Nampak? Macam tu Datang, ya ke? Bila jadi? Masa kau langgar tu, kau ingat tak nombor motor yang kau langgar? La ilaha illallah. Nombor kat gunting kan? Kemudian, jika ia meninggal dunia, engkau turut menghantar jenazahnya. Nabi kata. Hantar. Mana azan tu? Oh ni saya ingat dalam kepala saya tadi. Kan? Jadi maknanya meninggal dunia, kita turut hantar jenazah dia. Kemudian, jangan sekali-kali engkau meninggikan rumahmu sehingga menyekat angin untuk sampai ke rumahnya kecuali dengan izinnya. Kita naik langsung gelap. Di Seremban ada satu rumah, kiri kanan naik tembok, sudah tengah tu gelap.
Angin tak ada apa, tak ada. Redup memang redup, tapi angin tak lalu. Panas rumah tengah tu. Nanya pada jiran. Itu dia berbuat zalim. Dia sadap rumah yang besar contoh, tinggi, 20 ekor. Orang tu kesian. Rumah sini mungkin tak rasa sangat lah. Tapi bila buat pengadang tu kadang rimeh kan. Kalau tengok dekat rumah-rumah teres tu kadang dia naik tembok tinggi. Dah lah naik tembok tinggi. Rumah dia elok dia plaster. Rumah orang tu dia biar nampak batu-batu tu. Buatlah dua-dua bola. Memang bingainya jiran tu. Saya cakap macam tu, ya tanyalah orang sebelah, saya nak buat tembok ni boleh tak? Boleh buat, tapi jangan kau biar nampak batu belas ni akan buruk apa. Awaklah bayar, saya tak setuju. Ini saya buat, nak buat pun untung. Kau buat elok-elok, aku bagi izin sebagai balasan kau buatlah plaster sekali. Macam tu lah unding Kalau tak ada, jangan buat. Kalau tidak, aku report kan. Macam tu kan. Orang nak cakap. Itu kalau nak bergaduh memang cakap macam tu. Kan? Jadi makna kata baik. Kita tengok macam mana puak Ansar dan Muhajirin. Macam mana Nabi persaudarakan puak Ansar dan Muhajirin. Mereka tak pernah kenal. Puak Muhajirin ni sampai dengan sehelai sepinggang tak ada apa. Macam mana baik puak Ansar ni siap offer bini dia. Ni antara bini-bini aku ni mana kau nak. Kau pilihlah ambil jadi isteri kau. Macam tu apa punya baik. Dia pula macam mana? Tak apalah, aku dapat bercucuk tanam, jadilah aku tak nak ada isteri kau ni. Dapat tanah, dapat aku cari cara hidup, cukuplah. Tidak mengambil kesempatan atas kebaikan saudaranya. Hari ni apa berlaku? Mengambil kesempatan atas kesempitan orang lain. Hari ni. Itu sebab kena hati-hati tengok. Puak Ansar Muhajirin macam tu punya baik. Kan? Mempersaudara. Sayanglah maknanya satu dengan yang lain. Sampaikan satu kisah, ada seorang puak Ansar ni jual tanah, puak Muhajirin ni beli. Bila beli, jumpa ke tanah tu ada satu poti penuh dengan omeh. Jadi bila dah penuh omeh tu dia kata, dia panggil balik, "Tuan, aku beli tanah aja, dekat tanah ni ada poti, ada omeh. Kau ambil poti ni, aku tak nak. Kau ambil poti ni." Ya Allah, baik Cuba kalau kita pergi khusus, masuk bilik hotel. Kita yang pertama masuk bilik hotel tu. Kunci pintu, tengok ada beg atas katil. Buka beg tu, dalam tu ada duit. Agak-agak telefon resepsionis ke ataupun rezeki kita. Cuba jawab. Ada harapan tak rezeki kita? Ada harapan, kan? Ya, jangan main-main. Tiba-tiba lah hari ni baik benar pula. Tak adalah, pulangan lah kan. Kan, duit contoh lah, zap. Ataupun taklah, itu banyak benar dalam beg tu. Macam ni ya sikit macam ni duit tu. Zap, macam ni kiri kanan tengok. Tengok atas ada CCTV ke tidak. Kan. Ni tak, dia dah jumpa tanah, dia beli tanah, ada poti. Ada ameh. Nak dipulangkan balik. Tuan suruh tuan ambil. Tuan ni pula cakap, tak adalah, kau dah beli tanah. Dengan poti-poti tu kau punya, kau ambil lah. Bergaduh tak nak. Kau lah ambil, apa pula aku beli tanah aja. Kau ambil lah omeh ni, tak. Kau dah beli tanah, mana dengan poti-poti tu kau ambil. Sudah gaduh macam ni lah, jangan gaduh. Dah lama nak bincang-bincang, tak payah gaduh. Siapa yang lalu ke tanah ni kan kita bagi. Lalulah seorang lelaki ke tanah tu. Dia orang pun cerita. Nanti kejap tuan. Dia pun cerita. Akhirnya poti ni kami nak bagi ke kau. Oh, aku dapat lalu ke tanah ni pun Alhamdulillah. Aku tak nak. Ya Allah, baik pula. Cuba kalau kita ambil ke tak ambil? Kita lalu ambil tak? Alangkan kurma 3 biji. Ketul tu pun kau sapu ni kan pula itu. Kan? Dekat tol kau bagilah apa. Semua capai orang perempuan. Ambil bang, ambil. Jangan tak ambil. Ambil bang, ambil. T-shirt, payung, topi, semua ambil. Betul tak? Dia tak nak. Aku dapat lalu pun untung. Akhirnya jumpa dengan Nabi. Bila jumpa Nabi, ya Rasulullah, macam mana nak buat ni? Nabi kata, macam ni lah. Kau yang jual tanah ada anak? Ada. Nak laki. Kau yang beli tanah anak perempuan. Kau nikahkan mereka, bagi kata nikah dia. Semua selesai. Rasa selesai lah. Nikah yang malam pertama, isteri tu cakap, bang, saya dapat kahwin dengan abang ni pun harta yang tak ternilai. Saya tak nak harta ni bang, sama lah dengan abang. Pulang balik.
Tak selesai masalah tu. Akhirnya Nabi kata, yang jual tanah ambil sikit, yang beli tanah ambil sikit, yang lalu ke tanah tak ada ambil sikit, pengantin lelaki ambil sikit, pengantin perempuan ambil sikit, balance tu simpan untuk jadikan hak negeri. Yang tu je. Selesai. Nak tunjuk keimanan orang dulu-dulu. Kan? Saya pernah kono gitu, ceramah dekat Kejora Bandar Penawar. Kan? Punya dahsyat saya ceramah 1 jam setengah masa tu. Lepas tu dia suruh saya sign, saya tanya. Lah tanya saya pun tak perasan dapat berapa. Dia bagi saya envelope, mak, borek Saya cakap apa banyak ni? Alhamdulillah tuan, hari ni ada cash. Oh ya ke? Terima kasih banyak. Saya pun sampai keluar je daripada Kejora tu, saya cakap dengan assistant saya, berhenti dekat bank Islam dah. Saya tak ada daya, saya memang tak gamar pegang duit banyak. Sebab bila pegang duit banyak, orang perempuan boleh bau tu. Oh, dia macam belerang lah kan. Kalau kita dapat duit masuk dalam bank, dorang cuci tangan betul-betul tu. Dia salam kan. Tadi dapat duit ke? Nah, tahu dah tu. Jadi masa saya nak masuk duit tu, saya beratur tu, saya buka envelope tu nampak ada 3 ikat duit. Wah, 3 ikat. Okay lah, saya pun tak perasan lagi ni. Saya pun masuk 10,000. Mai, ada 2 ikat lagi ni. Saya masuk yang kedua, sampai maksimum sudah 2-3 kali masuk, habis lagi sampai 3 ikat tu berapa? Total 30,000. Main-main. Samsul debat ceramah 1 jam setengah, 30,000. Berapa luh penganjur ini berfikir, hari ni kita bayar berapa? Tak, belum habis cerita tu. Lepas tu bila saya masuk dalam kereta, baru tersenyum kan, ada orang telefon. Hello tuan, salah sampul teh. Ujian Allah Ta'ala bagi makna. Tapi saya dah sign tau. Saya dah sign. Boleh tak kalau tak nak bagi? Boleh. Tapi saya fikir nayo budak tu. Tolonglah tuan, tolong. Ada ke? Saya cakap macam tu kan. Dia sebenarnya confused. Bahagian keuangan waktu bagi envelope tu dekat dia. Nah, kau ambil ni. Duit penceramah semua dalam ni. Jadi dia salah faham. Sedangkan maksud itu duit penceramah, duit kemah, duit catering, duit penceramah lain, semua dalam tu. Jadi kalau saya tak pulang tadi, memang pensan kawan tu. Saya pun transfer balik, masukkan semua, nanti kau dah dapat, kau masuk balik dari akaun saya, berapa yang saya patut dapat. Macam tu je. Jangan risau. Samsul debat tak demand tau. Ya, cuma kalau orang bayar 10,000, saya tak tolak tau. Betul. Okey, seterusnya apa? Jangan mengganggu perasaannya dengan bau masakan kamu, melainkan engkau memberikan sedikit dari makanan itu. Itu sebab sekarang dapur canggih-canggih, dah siap ada penyedut asap tu. Biar bau tu kurang lah. Memakak kan. Tapi selesai, bau tak keluar. Ya. Baulah masak lemak cili api. La ilaha illallah. Gulai ayam masak lemak kuning. Yai. Kan, tolu dada, tolu mata kabau tu bergoyang-goyang kuning lagi. La ilaha, terbau. Kan tolu sak kicap. Terbayang malam ni lauk apa ni? Adalah tanya yo. Bukan apa, banyak nak tompek sepoi manyang kari tak habis-habis. Saya tak ada apa risau. Saya apa yang ada kan, mana membujur lalu melintang pukang, semua saya sapu. Jangan. Kemudian jika engkau beli buah-buahan, berikan sedikit kepadanya. Beri makanan, makna bagi sikit. Bagi pula, bagi yang terbaik. Ni buah rambutan daripada kampung ambil lah. Saya dah asing kan tadi, tinggal yang lisut-lisut. Yang lisut-lisut kau bagi kat orang. Yang dah busuk-busuk bagi kat orang, buat apa? Bagi yang elok-elok. Nabi sendiri bagi yang terbaik, tahu? Nabi pakai jubah. Sahabat tahu, ya Rasulullah cantik baju ke Rasulullah, bagilah kat aku. Nabi masuk dalam tukar, bagi baju baru. Baju kedua Nabi pakai, cantik baju ke Rasulullah. Kejap, Nabi masuk tukar baju ketiga, bagi baju kedua. Sampai baju ketiga pun cakap cantik baju ke Rasulullah. Nabi masuk tukar baju kompak, bagi baju ketiga. Sampai baju kompak tu, sudah Nabi kata, ini je yang aku ada.
Kita tak sampai level tu. Baru tudung yang pertama. Lawa tudung kau pelhayakan. Bagilah Nia nampak. Tak dapat dah. Mahal. Tak kan? Iya. Tapi bagi yang terbaik. Macam sedekah. Kek surau ni kan. Sedekah yang terbaik lah. Jangan sedekah sikit. Terbaik bagi. Kita nak membina masyarakat yang berjaya kat sini. Ni surau dia lah. Kan? Datang majlis ilmu kita rapatkan hubungan satu dengan yang lain. Barulah padu dan kuat masyarakat kat sini. Jangan berpecah belah. Tak kira lah apa sebab Nabi tak ajar bergaduh sebab politik. Nabi tak ajar. Ni saya cakap. Kau nak pangkah apa? Kau pangkah pelan raya besok. Tapi bukan kat surau ni. Jangan saya cakap. Semayang sesama. Ni apa hal? Oh, ni bukan orang kita, ni bukan orang kita. Apa hal? Kan? Nabi cakap, Nabi sayang isteri Nabi. Kita sayang isteri kita. Isteri sayang suami. Nabi sayang keluarga dia. Kita sayang keluarga kita. Ketiga, Nabi sayang sahabat-sahabat. Kita sayang sahabat, sayang jiran-jiran kita ni. Dan yang keempat, Nabi sayang umat Islam yang berpegang teguh pada syariat Islam. Nabi tak sebut pasal benda lain. Orang yang pegang teguh syariat Islam, kita benci dia. Apa hukum? Maka kita bukan sebahagian pada Nabi. Macam mana Nabi buat, kita tak buat. Itu sebab politik ada tampik jangan dalam surau ni. Ingat tu. Sebab musim itu dah nak sampai. Musim tu dah nak sampai. Tiba-tiba orang tak pernah nampak, tiba-tiba sampai ke surau ni. Tiba-tiba cerita, ingat Tampil lain lah baik. Merambui lah, memakak dalam ni. Kan? Kau marah dengan calon tu, kau pangkah muka undi rosak. Apa susah? Yalah, maksud kita ni kan, kita ada tompek lah, jangan nak terlebih-lebih. Saya tengok kan wakil rakyat tu, saya tengok dekat DUN ke, dekat parlimen, bawa paluk-paluk kat senun. Topuk tampar bergurau. Kita kat balai raya, baling-baling kursi apa hal? Tak kono banyak. Kan? Jago. Kan? Berbaik-baik. Nabi tadi sedekah bagi yang terbaik. Kita bagi yang terbaik. Nampak tabung surau masuk. Jangan masuk RM1. RM100. Zap RM100. Lepas tu terlapih mak RM100 pula. Yang benar dia tak perasan. Zap, alamak banyaklah macam mana ni. Dan sebenarnya jemaat lolap ngantuk tak perasan. Innallaha malaikatahu shalluna 'alan nabi. Lalu tabung gek. Sini RM1 ada, RM100 ada. Zap masuk. Lepas tabung tu taklah sadap hati, tinjau dalam paket, tinggal RM1. Termasuk pula RM100 tadi. Sudah mana pula tabung tu. Ditunggu imam, imam. Tak pernah dia balik lambik, tunggu imam nak tunggu tabung. Mam, tadi tersilap sedekah aja. Termasuklah RM100. Mana pernah orang silap sedekah? Tak sedekah tu sedekah lah. Kan sedekah yang terbaik. Kan jiran kita bagi terbaik. Kak Nap Nia bihun Singapura. Saya buat paling sadap. Rasalah. Ya betul lah sadap. Kalau nak order macam mana? Senang ya. Semangkuk RM50. Macam tu lah. Makna yang ni saya bagi free. Lain kali nak order tu harga dia. Okey, line clear. Macam tu lah. Bagi yang terbaik. Nia karipap laki saya gintil. Samsul debat gintil ke karipap lawa tu. Kau yang main tak ada penceramah dalam Malaysia boleh lawan Samsul debat gintil ke karipap. Omar nego main tu. Ni nak gintil ke karipap. Tapi malangnya saya dah kahwin. Faham? Mana yang berhajat tadi lupa lah kan. Tak adalah kita ke karipap. Tak main lah karipap yang cenia tu. Kan? Baru goreng mengangor. Apa benda Nyok ke karipap. Ya Allah sadap Allah karipap ni makasih lah. Yang terbaik. Mulai hari ni azab bagi yang terbaik. Faham? Faham kan? Assalamualaikum. Salam. Ni kuih lapi. Ya Allah seloyang kau bagi aku. Apa banyak sangat. Kebetulan tak jadi. Yang tak jadi bagi orang berapa? Orang cakap bagi yang elok.
Kuih tak jadi bagi ke orang. Kan? Jika engkau tidak mahu memberikannya, maka hendaklah engkau memasukkan makanan ke dalam rumah secara rahsia supaya tidak kelihatan olehnya, dan jangan membiarkan anakmu memakan buah-buahan itu di hadapan anaknya. Kelak anak jiran akan menangis mahukannya. Nampak? Itu saya cakap tadi, sorok. Hari ini bukan sorok, masuk dalam Facebook, satu dunia nampak makanan yang kita makan. Ya, jaga. Kalau kita tengok 30 ciri jiran yang baik. 30. Oh, panjang tajuk malam ni. Ni sampai ke apa ni? Sampai lobam ke? Kan, boleh li tak? Boleh ya? Ada yang marah tu. Berani kau jawab boleh tu. Pertama, ciri jiran yang baik sentiasa mewujudkan kemesraan sesama jiran. Mesra. Toggle, Assalamualaikum, salam. Kan. Sehat, Alhamdulillah. Ke mana tu? Tak ke mana, rumah je. Bila lawa-lawa, tak boleh ke lawa untuk laki. Kan, burak. Yang kedua, tidak menyakiti mereka sama ada melalui perkataan, perbuatan ataupun sangkaan buruk pun tak boleh. Kedua. Jangan sangka-sangka. Dalam hal nampak jiran bawa perempuan lain balik rumah. Ni satu nak beritahu. Contoh. Kita ada ternampak seorang jiran kita lelaki bawa perempuan balik rumah. Kita pun tak tahu bini dia ke siapa nak sedara ke lah. Kita tak tahu. Jadi tak apalah, sangka baik. Agak anak sedara dia kot. Kita biar. Tak lama lepas tu orang rumah datang jumpa kita. Assalamualaikum kak, saya nak tanya, ada tak nampak suami saya bawa perempuan lain balik rumah? Yang ini mustahak ni. Bila dia tanya macam tu, untuk kali pertama, tolong dia. Demi rumah tangga dia, kita boleh bohong. Tu nama bohong wajib sebab nak jaga rumah tangga orang tu. Entah tak perasan pula kali pertama. Cakap macam tu je. Lepas tu panggil lelaki, bang, jap bang nak cakap sikit. Tadi bini abang tanya saya tau. Abang ada bawa balik perempuan lain tak? Saya cakap saya tak nampak. Tapi lain kali saya tak jamin. Abang jangan lagi bawa balik perempuan. Elah. Ini tak kali pertama kawan tu tanya, ada nampak tak suami saya bawa balik perempuan lain? Itulah tu. Saya ni kan nak cakap pun serba salah. Tapi yalah kita hidup berjiran kan. Yalah termasuk tu lah kau tiba-tiba ambil borek kawan tu. Kan? Sekali aja, jangan lebih-lebih. Sampai hari-hari pula sekali je. Lepas tu bagi warning kat dia tu. Kan, makna ada peluang kita nak jaga kerukunan rumah tangga ni. Faham ya? Tapi janganlah hari-hari. Berapa nak bayar? Bukan tu dah. Kau nak aku cover line tak? Jangan macam tu ya. Kemudian Rasulullah SAW pernah bersabda, demi Allah tidak beriman. Yang ni yang tadilah. Maknanya orang yang menyakiti jiran tetangganya. Yang ketiga, sentiasa menuturkan kata-kata yang baik dan menghormati mereka sesama sebagai manusia. Jadi jiran kita, cakaplah benda-benda baik. Assalamualaikum, sehat, Alhamdulillah. Anak mana peksa, saya doakan mudah-mudahan anak-anak kita semua berjaya dekat sini. Macam tu cakap yang baik-baik. Yang keempat, sentiasa merendahkan diri dan melemah lembut dengan mereka dan mengelak diri dari bersikap takbur. Ya Allah, kereta baru nampak. Tu payah tu. Adalah sikit, memanglah baru sikit lah pada kereta kau. Rumah aku orang hajar betul cakap kan. Lawa kereta, alah mana ada biasa-biasa aja. Tak adalah, engkau pun tak lama aku doakan, tak lama lagi engkau boleh beli. Manalah abang, jangan tu, kau kena percaya rezeki Allah. Kau tak tahu suami kau tu aku nampak kerja rajin, insya-Allah dapat dia beli kereta besar tu besok. Benda adalah aku rasa tak mampu beli kereta Grand Livina macam kau ni. Kita sama-sama Grand apa? Aku Grand Livina, kau Grand Liviva. Samalah tu. Tuan kan. Cakap yang baik-baik je. Alah, tak apa. Yang penting ni semua dunia je. Ini kebetulan abang dapat duit pencen hari tu. Lebih sikit abang belilah. Macam tu. Jadi cakap yang elok-elok. Kemudian, elakkan takbur. Rasa, wah aku ni duit banyak tau. Dalam lorong kita ni aku duit paling banyak sekali. Jangan takbur. Kelima, sentiasa bersedia memberikan sebarang bentuk bantuan dan pertolongan. Ini dah cerita tadi.
Keenam, menyayangi mereka seperti mana menyayangi diri kita sendiri. Anggap mereka tu sebahagian pada diri kita. Ya? Ketujuh, sentiasa ambil berat dan simpati pada segala permasalahan. Kesembilan, mengutamakan jiran yang terdekat rumahnya dengan rumah kita. Kadang-kadang jiran kita nak kenduri. Ni nak ajar juga ni. Jiran nak kenduri, mesti bertindak dengan saudara kita. Macam mana nak buat? Boleh tak nak tinggalkan? Boleh, tapi dari segi budi bahasa, dari segi adab kita, pergilah kat rumah orang tu, Assalamualaikum kak, 3 hari sebelum kita nak balik kampung pergi kenduri lain, minta maaf sangat kenduri kak, so saya tak dapat datang. Ya ke lah, saya tak meriah lah, nak buat macam mana, saudara rapat tu. Oh ya ke, tak apalah, tapi kak, yang ni saya ada bawa beras sikit, ni duit RM50 kak, akak ambil. Tak apa akak, ambil akak nak kenduri, nanti akak pakai. Macam tu. Adalah pengganti diri, nampak? Jadi orang tu cakap, jadi diingat kita, yalah makasih lah. Tapi kalau sempat datanglah, insyaAllah kalau saya balik awal daripada kampung tu besok, kalau sempat saya singgah. Yalah, macam tu nampak? Cara kita. Boleh settle benda tu. Ni tak tahu hilang aja. Lepas tu kalau jiran kita tak datang, jangan kita bersangka-sangka. Jangan marah dia, kau siap kau, kenduri aku kau tak datang kan? Anak kau ramai lagi tak kahwin. Kau tengoklah besok, aku ajak semua orang sini jangan pergi kenduri kau. La ilaha illallah. Cuba tanya elok, kak, kenapa akak tak datang kenduri saya hari tu? Biar dia cerita, ya Allah hari tu memang aku nak pergi sangat dari rumah kau. Ya kau? Iyo, dah siap dah. Dah sampai depan rumah kau, pusing balik. Lah kenapa? Nampak? Baru kita tahu, dia dah datang. Kenapa? Dapat telefon emergency. Emergency apa? Siapa meninggal? Bukan meninggal dah. Orang rumah abang kau bersalin. Oh, rumah mana pula? Yang nombor 2, tak ada orang jaga. Akulah yang jaga. Tu tanda nak kiamat tu. Kan? Tapi benda tu tak mustahil. Boleh dilakukan. Kan, nak perempuan? Kalau setuju angguk, tak setuju geleng. Macam tu ya. Geleng saja. La ilaha illallah. Tak apa, saya dah cuba. Tak apa, kita jangan putus asa, kita cuba lagi kan. Kan, orang lelaki ni dia bukan takut bini dia, bini menakutkan. Nek moyang garang orang perempuan ni, tak apa hal lah tak kan. 10. Sentiasa usaha mewujudkan suasana aman, damai, tenteram, sejahtera dan ceria dalam kehidupan berjiran. Faktor inilah menyebabkan Rasulullah SAW menyatakan bahawa antara rukun-rukun kebahagiaan adalah jiran yang baik. Itu rukun kebahagiaan. Okay. Yang ke-11, sentiasa pelihara diri agar tidak melakukan sebarang kesalahan dan kerosakan serta mencemar maruah diri dan juga diri jiran. Jangan buruk-burukkan jiran kita dengan orang lain, jangan dicanang-canangkan, jangan, tak elok. Jaga maruah diri kita juga, pakaian kita dengan jiran-jiran, jaga aurat. Berkemban nyidai kain. Rumah apartmen taklah, kalau rumah yang kat luar tu terasi nyidai kain, berkemban je nak. Imam lalu, Assalamualaikum, Mam. Haru imam tu, cecenya mak motor ha. Nah. Lah imam kenapa? Syak garu-garu je nama. Kenapa Mam? Imam. Yang imam ni cecenya tengok kan. Kan? Yang ke-12, elakkan sikap terlalu suka mengambil tahu hal ehwal pribadi dan keluarga. Benda-benda pribadi jangan tanya mendalam sangat. Daripada mana? Pada luar. Oh ya ke? Pergi ke mana? Ada urusan sikit. Bila dah sebut urusan sikit, mana dia tak nak cerita. Jangan tanya lagi dah. Alah, share lah sikit. Urusan apa? Tak adalah. Boy, dah boleh berahsia lah sekarang. Itu hak dia. Makna dia tak nak cerita tu. Jangan kita tanya lebih-lebih. Faham? Macam suami. Suami dah cakap bawa balik kerja. Balik kerja lah. Janganlah tanya banyak. Kawan tu penat, faham? Ni bau-bau wangi ni. Bau apa ni? Dah wangi, bau minyak wangi lah. La ilaha illallah. Bau apa pula lagi? Iyalah, tak pernah bau pun. Tadi kat pejabat ada orang jual pakai. Pahal. Semua nak tanya kan? Kadang laki balik awal salah, laki balik lamai. Awal balik ini, la ilaha illallah, tak ada kerja.
Biasa tu balik lambat. Lambat balik ini. Banyak kerja. Apa kita nak cakap? Sudahnya besok tu langsung tak balik lelaki tu. 2 hari baru balik. Apa pasal 2 hari tak balik? Tak ada kerja. Ya kat tu. Faham? Aduh. Hai. Abang ni kerja. Orang lain pun kerja juga. Cubalah cuti. Sudah lelaki tanya bos nak cuti lah bos. Berapa lama? Tak, bini bising lah bos. Berapa lama nak? 2 minggu. 2 minggu cuti. Sebab bini bising. Lepas tu dah sampai rumah, baring, makan, mentah darah, tidur. Baring, mentah darah, tidur. Baring, mentah darah, tidur. Abang ni tidur, tak kerja ke? La ilaha illallah. Aku cuti. Cuti ke berhenti? Kau mulut kau ni jaga-jaga boleh tak? Tu kadang-kadang. Tapi banyak orang lelaki tak jawab macam tu pun diam ya. Yalah, cuti-cutilah. Cakaplah apa kau nak cakap. Orang lelaki ni dia sabar banyak. Nak baik macam mana? Bini garam. 3 minggu lepas saya dengar dalam radio, kadar penderaan suami meningkat 20%. Suami kena dera tau. Saya ingat ada satu kisah raja tu, dia takut dengan permaisuri, dia panggil semua lelaki dalam negara dia datang. Lepas tu dia cakap, barang siapa yang takut bini berdiri belah kanan better, semua pergi belah kanan. Lah penakut semua. Aduh, hai, pandang belah kiri nampak ada seorang. Nasib baik ada seorang. Kamu kemari. Apa pula? Tuanku nak jumpa, tuanku lah turun. Raja dah suruh turun tau. Raja ni nak dapat petuahnya pasal langsung turun. Cakaplah macam mana nak lawan bini better. Apa pula? Patik lagi takut bini. Apa pasal kau tak pergi belah sana? Bini patik dah pesan, jangan pergi mana-mana, tunggu sampai dia sampai. Lagi tahu takut lah. Ingatkan dia berani, lagi tahu takut daripada yang lain tu. Kan? Tu dia. Yang garang yang perempuan, lembut aja. Orang perempuan ni nak masuk syurga senang tau. Pertama, solat 5 waktu. Kedua, berpuasa di bulan Ramadan. Ketiga, jaga maruah diri dan maruah suami. Dan yang keempat, taat perintah suami. Maka masuklah, Nabi kata kalau dah buat empek-empek ni, masuklah ke dalam syurga. Mengikut mana-mana pintu, mengikut pilihan hati kamu. Percubaan kedua. Rupa-rupa yang paling payah, nak taat tu payah. La ilaha illallah. Maka mulai hari ni orang-orang perempuan ni mentarikat. Taatlah perintah suami. Setuju? Setuju tak? Setuju ke tidak? Tengok dogi tak dogi, tengok. Tak ada kan? Okeylah. Saya betulkan. Mulai hari ini taatlah segala signal dah sampai. Maka taatlah segala perintah suami. Setuju? Tak jugalah ya. Okey, saya betulkan. Taatlah segala perintah suami yang baik sahaja. Setuju? Baru dapat. Orang lelaki kahwin baik tak? Tahu tak apa? Sudah. Dia dah setuju tau, yang baik saja. Kahwin tu baik? Baik, okey, settle. Menyosah aku jawab dia kan. Kemudian bantu mereka apabila mereka ditimpa kesusahan dan malapetaka agar hati mereka menjadi tenang dan tenteram. Seterusnya, rasakan kesusahan jiran seperti kesusahan kita sendiri. Yang ke-14. Yang ke-15, elakkan dari memerhatikan barangan atau apa saja yang dibeli atau dibawa pulang ke rumahnya. Jangan perhati-perhati, jangan sibuk-sibuk. Biarlah orang tu nak beli apa, kita belilah barang kita. Melainkan dia yang ajak kita tengok, kak, sinilah kak. Cantik tak tudung ni? Cantik, tapi tak mampu akak nak beli. Tak, akak tengok, cantik tak? Cantik, ni untuk akak. Ya Allah, apa ni? Ambil lah akak ni. Saya memang niat nak beli, nak bagi akak satu. Ya Allah, makasihlah banyak. Nampak? Jangan sangka-sangka buruk. Biar je. Jiran panggil pun datang. Tidak cuai untuk menyuruh mereka kepada yang makruf. Jom kita semayang jemaah ramai-ramai. Kau ni dah lama berjiran dengan aku. Tengok kau tak ke surau. Jom ke surau. Kita tambahkan lagi jumlah kekuatan jemaah kita.
Aku ni segan sebenarnya. Nak segan apa? Kami mengalu-ngalukan kedatangan kau. Mudah-mudahan kehidupan kita di sini diberkati. Ini tak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Isyak kan? Kan orang luar terdengar kan? Dah masuk isyak dah. Kan? Leka dah maghrib tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Leka lagi 7 hari mencintaimu. Biar aku jadi penunggu. Tengok drama tak habis-habis. Bila azan doreh pergi surau. Tak kira lah siapa imam. Imam tadi steady. Okey. Kan? Orang perempuan terutama time tarawih. Dia kalau kan ada tirai kan, dia mula terdengar. Dia dengar ya siapa jadi imam. Allahu Akbar. Okey weh, imam laju malam ni. Dia tahu. Dapat imam sabar. Allahu Akbar. Wih, lambek malam ni wih. Dia dekat belakang tu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Slow ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila sudah ni kan. Lepas tu sanyap ya. Ar-Rahmat apa ganjat, oh ya imam. Tak apalah kan ikut pada mula sampai habis. Ni steady sini steady. Imam muda-muda ada satu tampek tu imam tu tua. Dah tua betul dah uzur. Kalau tua tak apa ni dah uzur. Kadang bacaan pun tak apa clear pun ada. Bismillahirrahmanirrahim. Milah panggil. Bismillah kata. Sami Allah halimah hamidah kata. Lima hado midah hado. Yang midah melatah pula. Sami Allah halimah hamidah. Hui nyaut kawan tu. Kacau. Kan? Benda-benda baik. Tak ya? Dalam keluarga kita pun sembahyang jemaah elok. Sembahyang jemaah sesama ya. Cek rumah sebab jaga tiang agama. Tak jaga tiang agama, macam mana nak jaga tiang rumah tangga? Tak jaga tiang rumah tangga, macam mana nak jaga tiang masyarakat? Tu dia. Bermula dengan solat. Ya? Kemudian seterusnya, sentiasa sabar atas segala perlakuan buruk oleh jiran. Sabar. Seterusnya, jangan mudah terpengaruh dengan fitnah dan umpatan orang lain terhadap jiran kita. Lah tak sangka pula. Jangan dengar orang cakap. Teruskan percaya pada jiran kita. Setakat mana yang dia dah berkomunikasi dengan kita, yang itu yang kita pegang. Ziarahi mereka ketika mereka sakit. Urus jenazah mereka setelah mereka meninggal dunia. Tidak menghebahkan segala kesalahan dan keaiban kesilapan jiran. Jangan kita sebarkan. Memberi segala bentuk bantuan diperlukan. Berlemah lembut dengan keluarga jiran-jiran kita. Lemah lembut. Seterusnya, mengucapkan tahniah ketika terjadi peristiwa yang menggembirakan. Kemudian menjaga keselamatan rumah atau anak-anak mereka ketika mereka tiada di rumah. Tidak membina bangunan yang tinggi, ini dah sebut tadi. Tidak menyakiti mereka dengan bauan enak daripada makanan. Seterusnya, menghadiahkan mereka dengan buah tangan yang dibeli. Kemudian sentiasa mendoakan keselamatan dan kebahagiaan jiran kita. Itu antara benda-benda baik yang kita boleh buat. Jadi makna dalam kehidupan kita bermasyarakat, jaga. Saya sebut tadi tentang ingat mati, sebab hidup kita ni sementara. Dalam hidup kita sementara, umur kita ni tak panjang. Bila umur tak panjang, banyakkanlah berbuat kebaikan. Salah satu cara nak buat baik adalah baik dengan masyarakat persekitaran kita. Baik dengan jiran tetangga kita. Salah satu cara lagi, dana surau. Bila ada tabung, masukkanlah duit. Sumbangkanlah, walaupun sikit bagi. Sebab dengan sumbangan itu, mudah-mudahan menjadi saham akhirat kita kelak. Yang tu kita nak buat. Jangan kita kerakut-kerakut. Sebab belum pernah lagi bersedekah menjadikan orang tu miskin. Sedekah banyak-banyak, mudah-mudahan kita terus dimurahkan rezeki.
Jadi apa-apa hal pun jadi maknanya jagalah kejiranan kita. Ingat ayat yang Nabi sebut dalam hadis Nabi tadi. Nabi kata sesungguhnya dia tidak beriman, sesungguhnya dia tidak beriman, sesungguhnya dia tidak beriman. Bila ditanya siapa? Mereka yang menyebabkan tetangganya tidak aman dengan kejahatannya. Ingat. Kita masyarakat ukhuwah kita sesama kita kat sini. Jaga elok-elok. Bukan apa sekarang ni musuh-musuh Islam sedang tunggu ya kita ni bergaduh. Bila bergaduh lagi dia akan tolong pergaduhan tu. Dia bukan nak satu padukan kita, tak ada. Jangan percayalah kalau dia nak satukan kita. Dia lagi seronok kalau kita berpecah. Tu sebab jagalah hubungan baik sesama kita. Jadi rasa cukuplah setakat itu. Terima kasih banyak di atas kesudian pihak surau mengundang saya pada hari ini. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah SWT. Mana yang kurang itu berpunca dari kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.